حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, ketika khatib sedang membaca khutbah dan dalam bercakap cakap atau berkata-kata, dengan demikian akan menghilangkan pahala jemaat. Dan sebagai peringatan juga kepada yang membawa tali pembimbing, tolong matikan untuk sementara waktu. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمسلمون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat tetamu Allah, mimbar dan tongkat ini menyeru kepada tuan-tuan, lebih-lebih lagi diri saya, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata menjunjung segala titah perintah Allah dan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita berjaya hidup di dunia, apalagi berbahagialah kita di akhirat sana. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan bersiap siaga menghadapi hari esok, dengan bersiap sedia dengan amalan-amalanmu bagi menghadapi hari esok, yakni hari kebangkitan, yakni hari pembalasan, yakni hari perhitungan, yakni hari penyesalan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mendalam pengetahuannya dengan apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, "Irtanimtum khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa mautaka wa hayataka qabla mautik." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada seorang sahabat al-ashir al-mubashirin min al-jannah. Salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersenarai dalam 10 orang yang dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antaranya Khalifah Ar-Rasyidin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, wa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan di antara nama-nama besar lain seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah merupakan seorang yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, yang mana merupakan seorang pejuang Islam. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah sehingga disiksa yang begitu rupa, sehingga tidak tahan melihat kesiksaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan di antara umat Islam seramai 83 orang di kalangan orang lelaki dan 22 orang di kalangan orang-orang perempuan berhijrah ke Habsyah. Setelah mereka berada di sana kerana Raja An-Najashi pada ketika itu merupakan seorang Nasrani, namun sangat mirip kepada Islam. Sidang Jumaat tetamu Allah perintah daripada Mekah datang kepada mereka mengatakan keadaan di Mekah adalah semakin baik. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang ke Mekah. Rupa-rupanya kabar tersebut adalah kabar palsu. Abu Ubaidah Al-Jarrah terus disiksa dengan begitu rupa sehingga diringkaskan ceritanya. Abu Ubaidah Al-Jarrah pada ketika mana peperangan pertama umat Islam dalam peperangan Badar, Abu Ubaidah telah menyertai peperangan tersebut dan bersama dengan tentera-tentera Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika peperangan itu, Allah Ta'ala sengaja mempertemukan Abu Ubaidah di kalangan umat Islam, sedangkan bapanya Al-Jarrah di kalangan musuh Islam yang pada ketika itu berperang sesama sendiri. Abu Ubaidah berusaha untuk mengelak daripada bertemu dengan bapanya Al-Jarrah, namun bapanya masih terus memburu anaknya Abu Ubaidah, dan akhirnya demi Islam Abu Ubaidah terpaksa memancung juga leher bapaknya. Sidang Jumaat tetamu Allah, ini menyebut di antara pejuang-pejuang Islam yang sangat menyayangi Islam, yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Begitu juga kita melihat dalam lipatan sejarah sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasar, yang daripada keluarganya mereka itu terbunuh, disiksa sebagai apa, yaitulah ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir bin Umar. Sidang Jumaat tetamu Allah, mereka itu Islam, mereka itu berada di dalam kota Mekah
dan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah satu orang kafir yang bernama Abu Huzaifah Al-Mughirah. Diringkaskan ceritanya, sidang jemaat tetamu Allah, kedua-duanya mati meninggalkan anaknya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan besar sehingga dilantik sebagai panglima perang, di antaranya peperangan Uhud, yang mana Ammar bin Yasir apabila melihat pasukan pemanah daripada musuh Islam sudah menguasai bukit, lalu ia mengepung dan menjaga yang mengelilingi Rasulullah daripada terkena panahan tersebut. Akhirnya panah itu terkena, lalu tembus mulutnya dan patah dua giginya. Dan begitulah seterusnya. Ammar bin Yasir meninggal dunia pada ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam peperangan menentang Musailamatul Kazzab, yang mana pada ketika itu umurnya pada 88 tahun sebagai syuhada. Sidang jemaat tetamu Allah, kenapa kita mendengar sedikit semangat tentang pejuang-pejuang yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mendengar sejarah-sejarah? Kenapa kita membaca sejarah-sejarah mereka? Mereka nak dapat Islam susah, mereka nak jaga Islam susah, dan mereka sanggup dalam kesusahan tersebut untuk gugur sebagai syuhada, untuk mati di dalam Islam. Sidang jemaat tetamu Allah, kita sudah melangkah masuk Rabiul Awal, yang mana merupakan bulan kelahiran keputraan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerminkah diri kita? Apakah persediaan kita? Apakah perubahan kita sebagai membuktikan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya benar, buktikan untuk kita kasih kepada baginda itu dalam pelbagai medium. Di antaranya dari segi perbuatan kita, percakapan kita, perangai kita, termasuklah dari segi pemakaian kita. Sidang jemaat tetamu Allah, kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meniru pakaian sunnah Nabi, kita meniru perangai sunnah Nabi, kita meniru segala jenis tindak tanduk cara kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibacakan di awal tadi yang membawa maksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, masa kita sehat sebelum datang masanya kita sakit. Masa kita lapang sebelum datangnya masa sibuk. Masa kita kaya sebelum datangnya masa kita miskin. Dan akhirnya masa hidup kita sebelum datangnya mati. Dan terangkum dalam masa hidup kita ini, kita telah melalui nikmat usia muda kita. Wahai pemudaku, bangkitlah dari lenamu. Wahai pemudaku, jadilah pejuang-pejuang yang berjuang kerana Allah, daripada kamu dilalaikan dengan pelbagai jenis unsur-unsur keji dan mungkar, seperti kamu dilalaikan dengan judi-judi online, seperti kamu dilalaikan dengan smartphone, dengan Facebook, dengan TikTok, dengan YouTube dan sebagainya. Kamu menjadi idola, artis-artis kamu menjadi idola, pemain-pemain bola sepak kamu menjadi idola dan sebagainya. Bangunlah dari lenamu, dari perkara-perkara yang melalaikan dan tidak berfaedah dan tidak ada nilai dari sisi Islam. Wahai pemuda-pemudi, bangkitlah untuk kamu berpadu di dalam perjuangan Islam. Perkara asas yang membuktikan perjuangan Islam kita bermula di masjid. Hari ini betapa ramai masjid-masjid hanya dikunjungi oleh orang-orang yang sudah lebih usianya, ataupun dikatakan sebagai warga mas,
ataupun orang-orang tua-tua berbanding orang-orang muda. Di mana orang-orang muda tidak ada di masjid, mereka berada di tempat-tempat pertandingan memancing yang hadiahnya sangat lumayan. Mereka tidak sedar dari sudut perundangan sivil hanyalah diluluskan dan dibolehkan. Namun setiap pertaruhan dari sudut perundangan Islam adalah tidak dibenarkan. Dan begitulah seterusnya. Orang-orang muda meninggalkan masjid. Bahkan kita sebagai ibu bapa tidak pernah dalam suatu hari, sekali atau dua, mengajak anak-anak, memerintah anak-anak untuk salat di masjid. Sidang jemaah tetamu Allah, masa lapang sebelum masa sibuk, kita masa lapang banyak, kita asyik dengan perkara yang tidak berfaedah, meninggalkan sebagai tuntutan Islam yang mana sepatutnya kita rebut daripada masa kesibukan kita untuk kita melakukan amal taqwa sudah sedikit berbanding masa lapang kita. Masa kaya kita ramai, kita di kalangan yang berduit ataupun orang sebahagian mereka menderma dan ditunggu kaya. Nak berinfak menderma fisabilillah di masjid, di pondok atau di mana-mana, mereka menganggap nanti tunggu kaya. Bersedekahlah, bukan nanti tunggu kita berduit, kita banyak duit dan sebagainya. Bersedekah berdasarkan rezeki yang kita ada, yang berdasarkan dengan ukuran kemampuan kita. Sidang jemaah, sebelum datangnya masa kita miskin, waktu kita tidak ada kemampuan sendiri, kita hanya mewakilkan kepada sanak saudara kita. Wang aku di dalam tabung haji, hendak aku sedekahkan ke masjid. Wang aku di dalam bank-bank, hendak aku wakafkan kubur-kubur. Wang aku, kita hanya wakilkan. Kerana kita tidak mampu lagi, kerana kita tidak sehat lagi, kerana kita tidak mampu untuk berkata-kata lagi, untuk bergerak lagi dan sebagainya. Sidang jemaah tetamu Allah, apakah kita melihat hakikat sebenarnya berlaku? Ya, inilah yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Sidang jemaah tetamu Allah, masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit. Betapa ramai orang ditipu dengan dua nikmat, nikmat kelapangan dan nikmat sehat. Mereka ditipu kerana mereka tidak sedar di hadapan mereka akan datangnya musibah, akan datangnya ujian dalam bentuk mereka menghadapi kesakitan. Mereka uzur, mereka tidak mampu lagi, lutut mereka sudah bengkak, kaki mereka sudah lenguh, buah pinggang mereka sentiasa dicuci. Bahkan mereka mendapat penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang. Sidang jemaah tetamu Allah, sakit merupakan signal dari Allah Subhanahu wa taala betapa kita lalai untuk kita kembali mengingati Allah. Sakit merupakan prasyarat untuk kita bertambah iman, untuk kita semakin bertambah iman kita dengan mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah terangkum di dalam kehidupan kita yang hanya sementara sebelum sampainya ajal kita. Orang dahulu mereka berjuang Islam bermati-matian. Mereka berjuang Islam di medan peperangan yang di sana entah hidup ataupun sebaliknya. Sidang jemaah tetamu Allah, sedangkan kita pada hari ini kita berperang dengan hawa nafsu kita, kita berperang dalam bentuk pilihan raya, kita berperang dalam bentuk melihat kepada kedaulatan Islam di tempat kita, di negeri kita, bahkan di dalam negara kita. Jangan sesekali memberi peluang kepada orang kufar, jangan sesekali memberi peluang kepada bukan Muslim untuk menjadi pemerintah dan tampuk kepimpinan di tempat, di negeri, bahkan di dalam negara kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan melihat kekuatan kita, kerana Allah
akan memilih calon kita kerana Allah, akan memperjuangkan parti-parti kerana Allah, bukan kerana harta, bukan kerana jawatan, bukan kerana projek-projek dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneliti kita, melihat nawaitu kita. Apakah sebenarnya perjuangan kita kerana Allah ataupun sebaliknya? Jika benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat kita dan memberi pahala kepada kita. Jika sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menarik balik pemberian anugerah berikan kepada kita. Mungkin akan diberikan kepada orang-orang lain, seperti orang bukan Islam yang menjadi pemimpin dari sudut politik, dari sudut pentadbiran tempat kita, negeri kita, bahkan negara kita, kerana kehinaan Allah kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Allah yang akan memuliakan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghina sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Biyadihil khair, bagi dirinya, di tangannya, pada di sisinya kuasa kebaikan itu. Dialah Allah yang maha berkuasa di atas sesuatu. Sedang jemaat tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi rahmatnya kepada kita. Jika sebenarnya kita senantiasa memohon kepadanya untuk diberi kekuatan, untuk diberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala amat merindui suara-suara yang senantiasa memohon-mohon kepadanya, suara-suara yang bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala amat bangga orang-orang muda yang sentiasa beramal dan sentiasa bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tempat-tempat kita daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah sesebuah kampung, sesebuah qaryah itu beriman dan beramal saleh dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard, akan dibuka daripada pintu-pintu langit dan bumi keberkatan-keberkatan itu. Kita mendengar di dada-dada akhbar, di media-media sosial, betapa kelam kelibutnya keadaan dan kedudukan kita pada hari ini. Saban hari kita melihat ada orang yang mencolek kanak-kanak sebagai pemerdagangan manusia. Di negeri Perlis, di negeri Kelantan, di Johor, bahkan di negeri Kedah sendiri, amat sensitif dah sekarang ini. Sangat-sangat kerap berlaku laporan-laporan yang terbaru. Mereka dapat di Bukit Kayu Hitam sebuah lori ayam, di tengah-tengahnya terdapat kanak-kanak kecil yang mereka akan bawa ke seberang sana untuk dijual organ mereka. Sidang jemaat tetamu Allah, karena kita tidak kembali kepada Allah, kerana perbuatan judi di mana-mana, di rumah, di premis, di kedai-kedai kopi dan sebagainya, tidak ada siapa yang menghalang kita. Tidak ada suara yang berusaha untuk menghalang, untuk mematikan, untuk melumpuhkan mereka-mereka yang menjadi premis-premis untuk mengeluarkan password, ID judi online ini. Sidang jemaat tetamu Allah, ianya akan menjadi lebih parah lagi jika sekiranya pada hari ini kita hanya membiarkan sahaja anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan orang-orang yang berada di bawah kita leka dengan judi-judi online ini. Sidang jemaat tetamu Allah, marilah kita bersama-sama berpadu tenaga, berusaha menghidupkan rumah Allah. Jangan kita hanya bangga masjid cantik,
masjid besar, masjid indah, namun tetapi tidak ada petunjuk di dalamnya. Masjid diumpamakan hanya untuk hari Jumaat dan 2 hari raya sahaja. Di mana masjid pada salat-salat fardu, orang-orangnya entah kemana perginya jemaah, berbanding sebelum Covid, sehinggalah pada hari ini selepas Covid orang semakin luntur, orang semakin tidak hadir ke masjid lagi. Kembalilah kita ke masjid, jangan kita biarkan peluang hidup yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita hanyalah sementara, karena kehidupan akhirat itulah kekal selamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وعدل وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف الأراب والعجم وإمام الطيبة والغرام والحكم أبي قاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai Muslim menjadi suatu kewajiban kepada kita untuk sentiasa berniat mempertahankan kemuliaan agama Islam. Walaupun negara dalam keadaan aman, kita tetap berniat, berazam dan bersiap sedia untuk membela Islam serta umatnya jika berlaku gangguan dari musuh-musuh Islam terhadap kedaulatan Islam dan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yarzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia belum pernah ikut berperang atau tidak pernah meniatkan dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam suatu bahagian dari munafik. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda lagi, "Man shalla 'alayya wahidatan, sallallahu 'alaihi 'ashran, wa hatta 'anhu 'ashra khati'atin." Barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepada sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sapak, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu pada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Kedah Darul Aman Sultan Salahuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badri Shah dan Raja Muda Tunku Salahuddin Ibn Sultan Salahuddin serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksana pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala keretaan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas berpikiran, dengkal, dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak istri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi serta menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Kedah ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hidup bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau telah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبعثهم مقام يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي الله أكبر الله أكبر. وجهت إن الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد
العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا اليوم الجمعة المباركة من السعداء المقبولين. اللهم اجعل هذا اليوم الجمعة المباركة من السعداء المقبولين. اللهم اجعل هذا اليوم الجمعة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المقبولين.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وتمم تقصيرنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di luar sana ada 2 tabung wakaf rumah tahfiz. Siapa yang nak wakaf tanah seluri RM130 boleh masukkan ke dalam tabung yang disediakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, jangan lupa pada malam ini kuliah maghrib perdana yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Adun Tanjung Dawan, iaitu Ustaz Hanif bin Razali. Dan khutbah dari Imam Jumaat kita tadi ialah Piu Toi.